Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada minggu ni kita bertemu setelah minggu lepas cuti satu hari. Jadi hari ni insya-Allah kita sambung perbincangan kita kitab Qaulul Mufid ni. Ada yang dah dapat alhamdulillah sampai dah. Yang mana pada kali terakhir kita berhenti, kalau buku saya ni muka surat yang ke-6 ni, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada auzubillahi minasyaitanir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, sehinggalah ke akhir ayat. Iaitu yang bermaksud, dan Tuhan kamu telah memerintahkan, wa qada rabbuka, Tuhan kamu telah mengqada'kan, memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapa kamu dengan sebaiknya. Jikalau salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai umur lanjut dalam pemeliharaan kamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan pada keduanya perkataan uffin. Jadi kita tengok 2 minggu lepas. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang mulia. Okay, jadi kali terakhir kita bertemu dulu, kita tengok penafsiran ayat ni. Qada ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala ni, kita kata terbahagi kepada dua. Kalau ingat lagi 2 minggu lepas, terbahagi kepada dua, iaitu ketetapan kauniyah dan juga ketetapan syar'iyah. Okey, ketetapan kauniyah, satu lagi ketetapan syar'iyah. Ketetapan kauniyah iaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala ke atas kejadian alam ni. Dan perkara ni bila Allah tetapkan, dia pasti akan berlaku. Macam contoh, Allah Subhanahu wa taala menetapkan siang malam. Siangnya lebih kurang 12 jam, malamnya lebih kurang 12 jam. Dia akan jadi sebiji macam yang Allah Subhanahu wa taala nak. Peredaran bulan, peredaran bintang, kitaran musim, peredaran angin dan sebagainya. Buah bila masak, bila keluar dan sebagainya. Harum manis itu nak masuk harum manis kan. Itu semua kita kata dalam ketetapan kejadian Allah Subhanahu wa taala, dan perkara ni nak tak nak mesti akan jadi. Sama juga dengan kehidupan kita ni. Kita lahir sebagai orang Melayu di Malaysia, di Perlis. Lahir Pahang pun, kalau Tuhan tentu rezeki kat Perlis, dia jadi lari balik Perlis balik. Tak, sungguh. Sebab apa? Sebab ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala dah ditetapkan tu, nak tak nak memang dia jadi juga. Kita cuba cari kat lain pun tak boleh. Dia jadi balik kot lalas mai kat sini juga kata. Itu semua termasuk dalam ketetapan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bila Allah dah tetapkan macam tu, pusing tang mana pun dia jadi lagu tu juga. Okey. Yang kedua, dia pusing waktu juga. Kemudian yang kedua, ketetapan syar'iyah Allah Subhanahu wa taala, iaitu kehendak Allah dari sudut agama, dari sudut orang soleh dengan orang yang taleh, dari sudut orang yang beriman dengan orang kafir. Yang ni Allah Subhanahu wa taala berkehendak juga. Tetapi kehendak Allah dalam bab syar'iyah, adakah pasti berlaku ataupun tidak? Tidak semestinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berikan manusia dan jin pilihan. Jadi kita kata, kalau dari sudut kehendak Allah, Allah Subhanahu wa taala nak semua hamba-Nya beriman. Allah tak nak hamba yang kafir, dia nak semua beriman. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala ni dia sayang pada hamba dia, dan memang dia paling tak nak mencampakkan hamba dia dalam neraka. Dia paling tak nak. Itu yang hadis masyhur ketika pembukaan kota Khaybar, yang berlaku pada tahun 7 Hijrah. Kota Khaybar ni antara perang paling susah lah, sebab benteng orang Yahudi itu ada 3 lapis benteng. Jadi benteng pertama lepas perang, benteng kedua lepas perang, benteng ketiga tak lepas dah 2 minggu baru lepas benteng tu. Dan keadaan terlalu susah sehingga kan sahabat radhiyallahu anhum dan Nabi terpaksa sembelih keldai untuk makan. Maknanya apa? Unta habis, makan habis. Paksa sembelih keldai, hok bawa barang tu sembelih keldai makan, kata. Paksa sampai macam tu. Okey, tapi bila berlaku pembukaan kota Khaybar, kubu kuat orang Yahudi ni, ketika mereka mengasingkan penduduk Khaybar tu, asingkan antara lelaki, asingkan antara penduduk wanita, tiba-tiba ada seorang wanita tu datang kawasan
kumpulan wanita ni datang menjerit-jerit macam orang tak betul, macam orang gila kata. Lalu kenapa kes dia? Rupanya dia hilang dia punya anak dia. Hilang anak dia, cari memang mak hilang anak kita tu. Dia cari anak dia sampai menangis-nangis dan sebagainya. Lalu orang kata ada kat sini kata. Dia ambil anak dia peluk anak dia, susukan anak dia dan sebagainya. Kata Nabi SAW, Nabi kata cuba kamu tengok tu. Kata, mak tu dia dapat balik anak dia tu, betapa sayang kat anak dia sampai kata macam tu kata. Hilang anak dia tu memang jadi orang kata histeria bahasa kita kata kan. Lalu Nabi SAW tanya pada para sahabat radhiyallahu anhum, dia tanya, kamu kira rasa-rasa mak ni nak tak campak anak dia dalam api? Rasa munasabah dia campak anak dia dalam api. Dengan sebegitu tu lah sayang kat anak dia. Kata sahabat, mustahil. Kata Nabi SAW, Allah lebih tak mahu lagi campak kamu, campak kita, campak hamba dia dalam neraka. Allah lebih lagi tak mahu campak berbanding mak tadi nak campak anak dia dalam api. Allah lebih tak mahu lagi. Kalau mak tadi tak mahu, Allah Subhanahu Wa Taala lebih tak mahu lagi. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dia sayang pada hamba dia. Okey? Tapi kita kata kalau ada berlaku syirik, hak tu diberi sebab pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk campak hamba dia dalam neraka. Allah Subhanahu Wa Taala tak mahu, kata. Sebab tu kita kata dari sudut kehendak Allah, dia nak semua hamba dia mukmin, tetapi bukan semua hamba dia mukmin. Dia nak hamba dia kesemuanya hanya mengabdikan diri kepada dia, tapi perkara tu wajib tak jadi macam tu, dia tak jadi macam tu, tak semestinya. Yang ni kehendak dari sudut apa? Kehendak syar'iyah ataupun kehendak keagamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat 2 minggu lepas kita habis dekat situ, iaitu pembahagian kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dalam ni bila ayat ni kata dan Tuhan kamu telah menentukan bahawasanya kamu semua tidak mengabdikan diri melainkan hanya kepadanya. Okey, menentukan tu dari sudut kejadian ke dari sudut keagamaan? Dari sudut keagamaan syariah. Sebab ada hamba mukmin dan ada hamba yang kafir, ada hamba kufur. Okey, tak semestinya jadi macam tu. Baik, kemudian dia kata firman Allah Subhanahu Wa Taala, ini dari segi bahasa saya tak masuklah. Okey, boleh jadi ada yang berkata sebagaimana yang sudah ditetapkan, Allah menetapkan kejadian berupa sesuatu yang tidak disukainya. Lalu bagaimana mungkin Allah menetapkan sesuatu yang dia tak suka? Maksudnya apa? Kekufuran ni Allah suka ke tak suka? Allah tak suka, jelas. Apa tanda Allah Subhanahu Wa Taala tak suka pada kekufuran? Orang yang kafir Allah letak dalam neraka sampai bila tak suka lah tu. Ya, Allah suka tak pada kekufuran? Allah tak suka pada kekufuran. Tetapi kekufuran itu adakah berlaku juga? Adakah kejadian tu berlaku juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala? Berlaku juga. Allah Subhanahu Wa Taala sayang tak pada iblis? Tak. Iblis ketua syaitan? Tak. Tetapi dia hidup tak? Dia hidup. Malahan dia punya hayat dia diminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hayatnya dipanjangkan sehingga hari kiamat kan? Allah beri ke tak beri pada dia? Beri, tuan-tuan. Mana ada makhluk dalam dunia ni daripada kalangan jin dan manusia yang umur dia lebih panjang daripada iblis? Mana ada? Tak ada. Dari sudut jin dan manusia, siapa umur paling panjang? Ni boleh buat kuis. Jawapan dia apa? Jawapan dia iblis laknatullah. Daripada zaman sebelum Nabi Adam AS dia diciptakan, dia dah ada. Sampai sekarang dia masih hidup. Sampai hari kiamat, sampai kiamat dia hidup. Soalan dia, Allah Subhanahu Wa Taala tak suka pada iblis. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan permintaan iblis untuk dipanjangkan umur dia sampai hari kiamat? Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh meredai sesuatu perkara yang dia tak suka itu berlaku? Itu soalan dia. Boleh faham soalan dia? Kalau dia tak suka, logiknya mesti tak ideal lah. Sebab kalau kita ni manusia, kalau tak suka, kalau boleh benda kita tak suka tu tak nak jadi terus, kata kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang jelas dia tak suka, dengan kekuasaan dia yang muktamad, benda tu jadi juga, kata. Okey, kenapa macam tu? Tu soalan dia. Dia kata untuk menjawab pertanyaan ni ataupun soalan ni, dia kata sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang ataupun suka tu terbahagi kepada dua, mahbubun li dhatihi wa mahbubun li ghairihi. Okey, mahbubun li dhatihi maksudnya suatu perkara tu, benda tu sendiri yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Sebagai contoh, orang mukmin Allah suka. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala Allah suka. Para anbiya, para rasul, kesemuanya adalah wali kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang mereka sebab diri mereka sendiri. Allah sayang mereka sebab hakikat mereka sendiri. Itu mahbubun li zatihi. Ada pun yang kedua, mahbubun li ghairihi. Mahbubun li ghairihi ni maksud dia apa?
Maksudnya perkara tu Allah nak, perkara tu Allah sayang, tetapi Allah sayang kepada hikmahnya, bukan pada perkara tersebut. Allah sayang kepada hikmahnya, bukan kepada perkara tersebut. Sebagai contoh, kita kata contoh mudah, Ibn Qayyim pernah tulis berkenaan perkara ni. Dia menjawab soalan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi benci sungguh iblis tu, kenapa Allah ciptakan juga iblis tu? Bukan sahaja Allah ciptakan iblis, malahan iblis ni ada tak dia punya bala tentera dia? Ada. Dia punya apa kata Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim? Dia punya istana tu duduk kat mana? Istana ni duduk kat tengah laut. Istana iblis ni duduk dekat tengah laut. Singgah sana dia duduk di tengah laut. Lalu bila dia memerintahkan dia punya bala tentera konco-konco ni semua untuk hasut anak Adam, dia akan ketuk tongkat dia tu, dan dia punya bala tentera ni akan bertebaran kat muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi hasut orang ni, pergi hasut orang tu dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala tahu tak perkara ni berlaku? Tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu tak bahawasanya syaitan ni memang duk bisik kat anak Adam ni, memang setiap hari duk bisik? Tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah izin ke Allah tak izin? Allah izin, tuan-tuan. Tetapi dari sudut kenapa Allah izin walaupun perkara tu sangat dibenci Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kenapa Allah izinkan? Sebab Allah suka pada hikmahnya. Apa hikmahnya? Bila ada hamba yang sedar daripada kesilapan dia, bila ada hamba yang sedar daripada maksiat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Dan sifat taubat tu Allah suka kepada taubat hamba dia. Kalau tak ada benda macam ni, ada tak orang taubat? Tak ada, kita tahu. Kalau semua orang beriman, semua orang buat soleh, semua orang tak pernah buat maksiat walaupun sekali, ada tak taubat? Tak ada lah. Sebab taubat ni kita bertaubat meninggalkan kesilapan, meninggalkan maksiat gitu. Okey, jadi perkara tu Allah izinkan. Allah tak suka pada iblis, Allah tak suka pada konconya, tetapi taubat hambanya yang melepaskan diri daripada maksiat, itu yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Itu kita maksud mahbubun li ghairihi. Maksudnya Allah sayang, tapi bukan kepada perkara tu sendiri, Allah sayang kepada hikmah di sebaliknya. Okey? Nah, jadi kita kata untuk perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tak redha, Allah sendiri tak suka, dia terjadi tak? Ya, dia terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia terjadi? Sebab Allah sayang kepada hikmah yang ada di sebalik itu. Itu dia punya cerita dia. Okey? Baik. Dia kata mahbubul li ghairihi, boleh jadi dibenci Allah, tetapi ia disukai kerana di dalamnya terkandung hikmah dan kebaikan, sehingga dalam keadaan seperti itu ia dicintai di satu sisi dan dibenci di sisi yang lain. Sebagai misalnya kerosakan di muka bumi yang dilakukan oleh Bani Israel. Kerosakan di muka bumi yang dilakukan oleh Bani Israel, pada dasarnya sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah tidak suka pada kerosakan dan juga tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Tetapi kerana ada hikmah yang terkandung di dalamnya, maka ia disukai Allah Subhanahu Wa Taala di sisi yang lain. Okey, jadi dari segi dia sebenarnya kalau dalam perbincangan Quran Sunnah ni, bila dikata berbuat kerosakan tu, dia tidak semestinya bermaksud kerosakan yang mereka buat tu mereka tak recycle sampah, bukan tu itu maksud dia. Okey, tetapi berbuat kerosakan ni lebih kepada kemaksiatan dan keingkaran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran bahawasanya Allah tak akan timpakan sesuatu bala bencana ke atas suatu kaum melainkan disebabkan oleh kemaksiatan kaum tu sendiri. Allah tak akan timpakan bencana yang besar-besaran kepada satu kaum, pada satu negara, kepada satu tamadun dan sebagainya, melainkan disebabkan oleh kekufuran hamba tu. Jadi kita kata bila datang bala bencana Allah, barangkali kita kata letupan gunung berapi besar-besaran umpamanya, baru ni meletup tapi alhamdulillah tak ada orang mati, tak ada orang mati ya, ada seorang je katanya hilang, wallahu alam, yang tonggar dan sebagainya, ataupun banjir besar-besaran, tsunami umpamanya dan sebagainya. Perkara-perkara yang besar-besaran ni kata Allah Subhanahu Wa Taala dia tak akan berlaku melainkan sebab kekufuran kawasan itu sendiri. Okey, jadi kalau dalam kata lainnya, kalau seorang tu buat perangai, Allah akan rosakkan kawasan dia, betul tak? Kita tengok kaum Nabi Lut alaihi salam, kaum Nabi Lut, kaum Sadom. Zaman sekarang ni saya duk banyak bagi warning kat kita semua. Zaman sekarang ni baik-baik dengan gelombang, bukanlah nak kata gelombang, tapi gerakan LGBT ni.
Saya tak tahu kenapa kebelakangan setahun ni ataupun kebelakangan 5-6 tahun ni benda-benda ni dah mula. Dulu benda ni ada, bukan kata tak ada, benda ni ada, tapi sebelum ni benda ni dia tak masuk dalam kacamata televisyen kita. Dulu tak berapa ada, walaupun ada tapi susahlah nak jumpa kan. Tapi saya tak tahu kenapa kebelakangan dalam 3, 4, 5, 6 bulan ni, kalau tengok kat kaca televisyen tu, bukan cerita kita lah, cerita-cerita yang daripada negara luar dan sebagainya, LGBT ni walaupun tak ada kaitan dengan jalan cerita, dia nak masuk juga. Ada juga. Sebab seolah-olah macam dia cuba nak paksa kita terima benda tu tau. Memang ada. Sekarang memang secara terang-terangan sekarang. Memang sekarang secara terang-terangan. Dulu macam orang duk melawak gelak-gelak macam tu ke? Tak. Sekarang memang secara terang-terangan. Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, perempuan dengan dua orang laki. Ada belaka. Dia cuba nak paksa kita. Ini umat Nabi Lut alaihi salam. Kita tengok apa jadi pada kawasan umat Nabi Lut alaihi salam. Apa jadi? Tengok yang laut mati tu kan, yang berdekatan dengan Jordan tu kan. Apa jadi? Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan tempat dia sehingga sekarang laut mati dekat Jordan tu tak boleh nak bangun apa pun tuan-tuan. Nak buat mall, ada orang buat mall dekat laut mati? Tak ada. Ada orang buat pelancongan naik speedboat dekat laut mati tu sebagai satu sumber ekonomi negara. Mana ada tuan-tuan? Ada orang cuba tanam pokok nak kot lah dekat situ sebab dia punya air laut dia masin. Kot kalau kita tanam rumput tu lagi jadi lagi. Tak ada tuan-tuan. Tandus memang kita kata jadi setanduh-tanduh bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala rosak, hancurkan kawasan umat Nabi Lut sehingga sekarang tak ada apa hasil keluar daripada situ. Itu kerosakan ke tak kerosakan? Kerosakan lah tu. Kenapa penyebab kerosakan tu? Sebab perbuatan umat Nabi Lut alaihi salam. Jadi perbuatan manusia menyebabkan kerosakan fizikal bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud kerosakan di muka bumi tu. Jadi sama juga dengan Bani Israel kita kan, sama juga dengan kaum Ad, sama juga dengan kaum Samud dan sebagainya. Kesemuanya dirosak, bumi tu dirosakkan Allah. Sebab apa? Sebab perangai sikap mereka tu. Okey, jadi itu maksud kalau dalam Quran Sunnah ni selalu kita kata kerosakan di muka bumi, kerosakan di muka bumi, selalunya itu maksudnya, iaitu bala yang Allah timpakan. Dan selalunya bumi yang dilaknat Allah ni selalunya memang dia tak hidup dah, memang dia mati macam tu selalunya. Kita tengok apa ni apa yang kerajaan Petra kan, hak yang tebuk-tebuk dinding dekat bukan dinding, tebuk apa? Tebuk bukit dan sebagainya, yang buat rumah. Ada orang duduk kat situ sekarang. Mereka tebuk buat rumah, dia tebuk pula. Kalau tuan-tuan tengok ukiran dia tu, weh, bukan main, memang cantik sungguh ukiran dia. Ada orang macam, oi, kawasan ni macam cantik, kita beli rumah sini, kita duduk sini. Tak ada tuan-tuan. Dia jadi tempat pelancong je lah. Orang datang, orang tengok, pasal orang balik. Sama juga dengan umat kaum Lut yang saya sebut tadi tu. Habis kita kata mati terus bumi tu, dah tak boleh nak hidup dah. Tak boleh nak dijadikan tempat ketamadunan, tempat pembangunan, tak boleh dah. Auzubillah min zalik. Okay, jadi itu kerosakan yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan melalui bala bencananya sebab sifat perangai manusia tu sendiri. Okay, jadi ni Allah suruh kita ambil pengajaran sebab ancaman Allah tu berkekalan sampai hari kiamat. Sebab tu selalu saya cakap kita memang 2 minggu lepas pun ada saya cakap kita memang wajib berdakwah. Bezanya kepada siapa saja. Paling kurang pun pada anak, isteri, pada cucu kita wajib. Hak tu wajib dah. Yang tu wajib dah. Dia tak boleh apa ni mak ayah orang bagus main masjid tapi anaknya tak bertudung. Saya tak faham tengok fenomena macam tu. Anak ni tak bertudung, kata. Nampak anak tak bertudung? Puas dah cakap, ustaz, tak boleh buat apa. Jangan macam tu, tuan-tuan. Buat sesuatu. Ambil handphone dia ke, tak bagi keluar rumah ke, matikan internet ke, ambil kemudahan daripada dia. Bagi paksa, kena pakai ke, kata. Tak ada paksaan dalam agama. Itu tak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Bila dah masuk, hang kena ikutlah undang-undang Islam. Nak masuk memanglah tak ada paksaan. Tapi dah masuk, kena ikutlah undang-undang dia. Okey, jadi ni benda-benda yang sama-sama. Kenapa nak kena tekankan? Disebabkan bila kemaksiatan tu mengatasi amal soleh, masa tu bala Allah datang. Dan bala Allah datang, dia dah tak kira dah hang baik hang jahat, tak ada. Dia sapu habis belaka. Okey, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dengan semua perkara ni. Baik, kemudian dia kata misal lainnya, contoh lainnya ialah kekeringan. Paceklik ni kemarau lah, lebih kurang. Kemarau panjang. Penyakit, kemiskinan dan lainnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka untuk menyakiti hamba-Nya dengan sesuatu pun daripada hal itu. Dia mengkehendaki kemudahan bagi hamba-Nya, tetapi Allah menetapkannya kerana hikmah yang mengiringinya sehingga di satu hal lain tersebut dicintai Allah dan di sisi lain dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebagai contoh dia bagi dalam surah Ar-Rum ayat 41.
telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan pada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan benar. Itu hikmahnya. Allah Subhanahu Wa Taala bagi sikit supaya apa? Supaya nak mari insaf tu. Perkara ni pernah jadi tak dalam sejarah? Pernah. Maksudnya Allah nak timpakan azab, kaum tu nampak, oi, kita ni Tuhan nak timpa azab, lebih baik kita beriman sekarang. Lalu mereka beriman dan Allah batalkan azab dia. Benda ni pernah jadi dalam sejarah dunia. Dia jadi kat siapa tuan-tuan? Ke laju sangat soalan, tak dapat tangkap. Allah Subhanahu Wa Taala dah nak timpa dah azab pada satu kaum ni, tapi disebabkan mereka nampak azab tu mula datang, mereka kata, ni yang Rasul sebut ni. Okey, jadi kita sekarang cepat-cepat bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertaubat, memang mereka beriman, dan Allah batalkan azab dia. Pernah jadi dah dalam dunia ni. Dia terjadi pada umat siapa? Umat siapa? Tadi kaum Lut memang tak ada lah, babai. Dia terjadi pada umat siapa? Umat siapa? Saya pernah sebut dulu, dia Rasul ni yang berjaya membawa umatnya beriman. Maksudnya umat yang diutuskan tu umat kafir, dia diutuskan pada umat tu, semua umat dia beriman. Rasul selalunya, kalau kita tengok dalam Quran, semua umat dia beriman ke tidak? Selalunya umat Nabi Nuh AS, berapa orang beriman dengan dia? 90 orang, betul tak? Umat Nabi Nuh. Umat Nabi Saleh AS, akhirnya beriman ke ataupun akhirnya ditimpa azab? Ditimpa azab, betul tak? Umat Nabi Hud AS, akhirnya beriman ataupun akhirnya ditimpa azab? Ditimpa azab. Umat Nabi Shu'aib AS, akhirnya beriman ataupun akhirnya ditimpa azab? Mana satu? Ditimpa azab. Umat Nabi Musa AS, akhirnya semua beriman ataupun ditimpa azab? Ditimpa azab juga, betul tak? Jadi Rasul ni memang yang diutuskan, diceritakan kita dalam Quran, banyak yang segelintir saja yang beriman, betul tak? Okey, melainkan dua orang. Ada dua orang Rasul yang kita tahu dia diutuskan pada umat tu, di akhir hayat dia umat tu semua beriman. Yang pertama saya jawab dulu, tak mau tuan-tuan ambil jawapan saya. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dia diutuskan kepada Quraisy, betul tak? Akhirnya di hujung hayat dia, Quraisy beriman ke tak beriman? Beriman, betul tak? Itu yang jadi tanah haram dan sebagainya. Okey, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua siapa? Ada dua orang saja. Yang kedua siapa? Masuk tahun ke-7 dah ni, Kami ada kamera malam ni, malu nak jawab, Ustaz. Siapa dia? Ada saya sebut lu, lebih kurang 3-4 tahun lepas tu ada saya sebut. Yang pertama Nabi Muhammad SAW. Seorang lagi siapa? Yang dia diutuskan kepada satu penduduk tu, dan penduduk tu akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala semua beriman. Tak jadi azab Tuhan nak jatuh kat dia. Siapa? Umat Allah. Ada 25 Nabi tu, bilang satu-satu. Tuhan ambil Adam, Tuhan ambil apa? Ambil satu mesti kena. Nabi apa? Saya dengar tu suara Cikgu Mat tu. Saya tahu, saya kena cakap dia. Betul, mumtaz. Nabi Yunus alaihi salam diutuskan kepada penduduk Ninawa, betul tak? Dan penduduk Ninawa ni, bila dia dah asalnya dia Nabi Yunus ni, kisah dia dia silap sikit apa? Dia give up kan. Dia dakwah orang tak dengar. Lalah dia pun lari daripada Ninawa tu. Bila dia lari, tuan-tuan tahu kisah ni, dia naik bot, berlaku ribut kencang. Lalu kapten kapal tu kata, bot kita ni ramai sangat orang, kita kena bagi ringan sikit. Kalau tak terjun nanti kan risau habis, semua orang tenggelam. Lalu mereka buat cabutan, cabut nama, keluar Yunus bin Matta. Cabut nama, keluar Yunus bin Matta. Cabut sekali lagi, keluar juga Yunus bin Matta. Lalah kata apa? Kena terjun dah. Dah memang nama. Tu rasa dia terjun. Dia terjun daripada bot tu, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, ikan paus telan dia kan. Ikan paus telan dia duduk. Itu sebahagian kata disebab Allah buat perkara tu disebabkan dia lari daripada kaum dia. Rasul tak boleh lari. Lalu dia duduk dalam perut ikan paus tu dengan tak ada makan, tak ada minum, dengan keadaan gelap gelita, duduk dalam perut ikan tu dan tak tahu apa macam mana keadaannya. Berapa lama dia duduk dalam perut ikan paus? 40 hari, tuan-tuan. Bayangkan 40 hari. Sebab tu riwayat sebut bila ikan paus tu Allah arahkan keluar kan, dia bertaubat dalam tu, ikan paus tu Allah arahkan dia buka mulut keluar. Waktu dia keluar dia tak boleh berjalan, lembik habis, rasanya kurus habis badan dan sebagainya. Bila dia dah kuat sikit apa semua, baru dia balik ke Ninawa.
Yang dekat Ninawa ni pula, disebabkan mereka ni tak beriman, sampai Rasul mereka lagi, Allah Subhanahu Wa Taala murka kat mereka ni. Maka apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat? Allah mula nak datang ke azab dengan angin kencang, dengan gempa bumi. Tapi nak jadi ceritanya, bila datang tu dengan gempa bumi, dengan angin kencang, mereka kata ni yang Yunus cakap dulu. Mereka kata, kalau kita tak beriman, habis kita. Ni baru sikit, saat lagi datang besar, habis kita. Lalu mereka kata, apa kata kita bertaubat, kita beriman dengan Yunus bin Matta. Lalu mereka bertaubat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tarik balik dia punya azab dia. Bila Nabi Yunus AS balik kat kaum dia, tengok kaum dia semua dah beriman dah. Lepas tu duk belajar macam mana nak solat, macam mana ni dan sebagainya. Okey, jadi sebab tu dalam surah Yunus tu, kisah Nabi Yunus sebenarnya satu ayat tuan-tuan. Nama surah Yunus, tapi kisah Nabi Yunus sebenarnya satu ayat. Sebab apa? Sebab ayat tu sangat menonjol. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawasanya Rasul Allah utuskan kebanyakannya memang kaum mereka tak beriman. Itu bukan sebab mereka tak pandai berdakwah, tetapi izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah kata illa Yunus, melainkan Yunus, penduduk dia beriman. Dan kemudian ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sama juga. Okey, jadi ni untuk kita apa pengajarannya? Untuk kita pada hari ni, bila kita ni sama ada ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala peringkat peribadi, ataupun kita kena bala sekarang ni pandemik. Kan tadi pun saya pun duk cakap dengan keluarga tadi, kata sedar-sedar pandemik ni dah 2 tahun dah kita kan. Yalah 2020 kan. 2019 Wuhan kena, kita sampai 2020 kan. Sekarang dah masuk 2022 dah. 3 tahun ni tahun ketiga lah. Ni dah tahun ketiga pandemik. Tuan-tuan sedar tuan-tuan. Kata jadi bila benda-benda jadi macam ni, alhamdulillah kita pun masih ada kat sini, masih boleh datang masjid dan sebagainya. Tapi ni antara benda yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan supaya apa? Kita muhasabah diri. Yang mana yang kita silap, mana yang barangkali kita tak betulkan lagi, mana perkara yang belum kita taubatkan lagi, mana benda yang belum kita istighfarkan lagi. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kena sikit azab tu, kena sikit ujian tu, mereka patah balik, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kembali bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu yang elok untuk kita buat. Boleh. Kemudian dia kata, boleh jadi ada juga yang berkata, bagaimana mungkin dapat digambarkan bahawa sesuatu dicintai di satu sisi dan dibenci di sisi lain. Maknanya satu benda yang kita kata apa, yang orang putih kata love hate relationship kan. Maksudnya nak kata suka pun tak suka, nak kata benci pun tak benci kata. Apa dia kata? Sebagai contohnya, dia kata orang yang makan ubat tu sedap ke tak sedap? La haula wala quwata illa billah. Dia punya pahit dah nak pula kalau ubat batuk kan. Makan tak boleh minum air, Allah seksa dia rasa. Ubat tu pahit, suka ke tak suka? Tak suka. Tapi dia punya kesan untuk baik batuk tu suka tak? Suka. Sama kes dia. Okey? Sama juga dia kata, orang yang sedang sakit diberi ubat yang pahit, dia kata. Bau dan warnanya sama sekali tidak disukai, namun begitu dia tetap saja meminumnya. Makan juga sebab nak baik. Dia tidak menyukainya kerana rasa yang pahit, baunya dan warnanya yang sama sekali tidak menarik, namun dia menyukainya kerana ubat tersebut boleh menyembuhkannya. Begitu pula seorang tabib yang menyundut dia punya pesakitnya dengan besi yang dipanaskan. Yang ni Nabi SAW ada larang dah perkara ni. Tapi zaman dulu mereka ada buat ni, iaitu kalau orang luka dekat badan dan sebagainya, zaman sekarang ni kita jahit kan, kita letak antiseptik. Tapi zaman dulu dia nak bagi cepat berhenti darah tu, dia buat apa? Dia cucur besi panas tau. Dia panaskan besi, dia bakar kat tempat, memang sakit so gila lah. Dia bakar, dia cucur dekat tempat yang luka tu supaya luka tu berhenti. Ini dululah dia punya cara perubatan dia. Jadi dia kata untuk orang tu, dia suka tak kena tikam dengan besi panas? Tak suka, siapa suka? Okey, tetapi dia punya kesan, iaitu berhenti pendarahan tu, yang tu dia suka. Okey, jadi memang ada benda dalam dunia ni, satu sisi kita tak suka, tapi sisi kebaikan dia mesti ada. Itu maksud dia. Okey. Baik, kemudian boleh juga jadi ada yang bertanya, mengapa firman Allah dan Tuhan kamu telah memerintahkan supaya kamu semua jangan menyembah selain Allah dalam perkara ketentuan qadari, qada dan qadar Allah. Dapat dijawab sebagai berikut, yang demikian itu tidak mungkin. Maksudnya mereka kata apa? Allah kata Allah perintahkan kita ni adalah kehendak kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak kata macam tu? Kita kata tak boleh, sebab kalau Allah berkehendak, kalau Allah maksudkan ketentuan Allah, tidak ada hambanya yang mensyirikkannya, nescaya kita tidak ada orang musyrik pada hari ini.
Sebab kalau kehendak kejadian Allah, kalau dia nak, mesti akan jadi punya. Disebabkan tu kita kata ini tak termasuk dalam kehendak qadari Allah, tetapi termasuk dalam kehendak syariat Allah. Iaitu dia kata mungkin jadi, mungkin tak jadi. Ya, itu dia punya maksud dia. Baik. Kemudian berikut ni berkaitan dengan iltifat. Apa maksud iltifat? Iltifat ni maksud dia perubahan kata ganti diri. Okey, sebab kalau kita tengok betul-betul ayat ni, kita tengok balik ayat ni. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Wa qada rabbuka, dan wa qada, dan telah menetapkan, rabbuka, Tuhan kamu. Kamu tu berbalik ka tu pada seorang, iaitu berbalik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kalau ayat ni nak ikut Allah cakap dengan Nabi, dia kena bunyi macam ni tau. Dan Tuhan kamu iaitu Muhammad telah menetapkan bahawa kamu iaitu Muhammad tidak menyembah selain daripada Allah. Sepatutnya macam tu, sepatutnya lah kita tahu. Tapi ayat ni dia bukan macam tu. Ayat ni dia kata, dan Tuhan kamu iaitu Muhammad telah menetapkan bahawa kamu semua manusia. Mula-mula Allah cakap secara khusus, wa qada rabbuka, dan Tuhan kamu Muhammad telah menetapkan. Allah tukar daripada bercakap dengan Nabi seorang, alla ta'budu, janganlah kamu semua menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak dia ada perubahan kata ganti diri tu? Okey, sebagai contoh saya cakap dengan Abang Mat kita ni, saya kata, Abang Mat, kamu semua jangan makan, umpamanya. Nampak pelik? Abang Mat, Ustaz cakap siapa Ustaz? kan macam tu, kan? Saya kata pada Abang Mat, kata, ya Ustaz, kamu semua jangan makan. Pelik lah. Dia ada penukaran kata ganti diri kat situ. Sama juga kat sini. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya Muhammad, Tuhan kamu memerintahkan kamu semua jangan menyembah selain Allah. Itu kita kata iltifat. Okey, dia ada perubahan kata ganti diri. Dan Quran selalu buat macam ni. Sehingga kan saya punya pensyarah seorang tu dalam bidang bahasa Arab, dia punya tesis PhD dia memang berkenaan ni. Kenapa Quran suka tukar kata ganti diri? Selalu macam tu. Sebagai contoh kita kata doa Nabi Yaqub alaihissalam kan, dan apabila saya sakit, dia yang menyembuhkan saya. Sebenarnya sakit tu terjadi atas izin siapa? Atas izin Allah. Tapi kenapa dia cakap dan apabila Allah mengizinkan saya sakit, Allah menyembuhkan saya? Dia tak cakap macam tu. Dia kata bila saya sakit, Allah yang menyembuhkan saya. Nampak tak dia ada penukaran kat situ? Dalam surah Al-Fatihah apa benda ni jadi kat tuan-tuan? Siratal lazina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau telah redai, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Kalau kita nak ikut kata ganti diri yang apa? Yang sama, dia bunyi macam mana sebenarnya tu? Dia bunyi dia jalan orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai. Betul tak? Tapi dalam Quran, dalam surah Fatihah, dia tak sebut macam tu. Dia sebut jalan orang yang telah kau berikan nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan engkau murkai tetapi dimurkai. Dalam Quran banyak buat macam ni. Dia tukar kata ganti diri, termasuk dengan ayat kita ni, dan Tuhan kamu berkata telah menetapkan pada kamu yang Muhammad bahawasanya kamu semua jangan sembah selain Allah. Jadi tu soalan Syekh Utsaimin rahimahullah. Dia kata kenapa berlaku penukaran kata ganti diri kat situ? Sepatutnya kalau ikut nak kata ganti diri yang sama, dia jadi macam mana? Dan Tuhan kamu yang Muhammad telah menetapkan agar kamu yang Muhammad jangan menyembah selain Allah. Sepatutnya macam tu, kan? Kalau saya cakap dengan Abang Mat kita, Abang Mat, lepas ni Abang Mat jangan makan lah, baru kena. Ini saya kata Abang Mat, ya, semua orang jangan makan. Kamu semua jangan makan. Dia tak kena. Okey, tapi ni Quran. Dia Quran tak ada istilah silap bahasa. Bila Allah Subhanahu Wa Taala buat macam tu, mesti ada sebab dia, kan? Maka apa sebab dia? Syekh berikan 4 sebab kat sini. Dia berikan 4 sebab. Okey, apa dia kata? Yang pertama dia kata sebagai peringatan. Sebagai peringatan maksudnya bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada Nabi SAW, Nabi tumpu perhatian tu. Tuhan kamu dah menetapkan ya Muhammad. Ya, apa dia? Bahawasanya kamu semua manusia dan jin tak boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dekat sini Allah gunakan untuk tarik perhatian Nabi SAW. Bagi ingat betul. Sebab apa? Sebab Allah sebut secara langsung pada Nabi SAW. Maknanya Allah nak suruh ingat sungguh. Itu faedah pertama dia. Sama macam doa tasyahud akhir tu, kan? At-tahiyatul mubarakatu thayyibatu assalamu yang kita baca tahiyat akhir tu. Okey, doa tu assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyin wa rahmatullahi wa barakatuh, kan?
doa tahiyat akhir tu, doa tu waktu Nabi ajar pada sahabat, memang dia pegang tangan sahabat waktu sahabat duduk macam tasyahud, dia pegang saya tak ingat, tak silap saya Abdullah bin Mas'ud, tak silap saya, dia pegang tangan tu, kemudian dia kata saya akan ajarkan perkataan ni, ingat sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Dia beri perhatian sungguh supaya kawan ni ingat. Jadi sama juga dengan ayat ni, Allah kata ya Muhammad, Tuhan kamu telah memerintahkan kamu semua tidak menyembah selain Allah. Maksudnya nak bagi Nabi SAW memang at-tanbih, tumpu perhatian sungguh. Okey, itu yang pertama. Sebab tu disebut nama Nabi dulu, kemudian diikuti dengan arahan pada kita semua. Sebab nak suruh Nabi betul-betul sampai kan dekat kita semua. Okey, itu pertama. Yang kedua dia kata disebabkan Nabi SAW adalah pemimpin kita semua. Jadi bila arahan yang Allah sampaikan pada pemimpin, kemudian barulah diikuti kepada dia punya pimpinan dia. Okey, saya ingat kalau kita pejabat-pejabat kerajaan pun nak sampai arahan, dia akan sampai arahan pada siapa? Dia akan sampai pada arahan pada ketua jabatan, betul tak? Sampai pada ketua jabatan akan sampaikan pada anak-anak buah dia. Tadi meeting Yang Mat Muhammad cakap sekian macam tu. MB cakap sekian sampaikan pada kita. Memang sistemnya macam tu. Sama juga dengan Nabi SAW adalah pemimpin umat, maka Allah tujukan pada dia dan dia akan sampaikan pada kita. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga dia kata sebagai isyarat tentang apa yang diserukan pada Rasulullah SAW, yang bererti hal itu bagi beliau dan juga bagi umat beliau, kecuali jikalau ada dalil yang menunjukkan bahawa seruan itu dikhususkan bagi baginda SAW. Okey, dalam bahasa mudahnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala beri isyarat alla ta'budu. Jangan kamu semua untuk nak kata dekat sini bahawasanya arahan untuk beribadah hanya kepada Allah. Arahan ni bukan sahaja kepada Nabi tetapi kepada sekalian umatnya. Kalau Allah kata Tuhan kamu yang Muhammad telah menetapkan agar kamu yang Muhammad jangan menyembah selainnya, maknanya arahan tu untuk siapa? Untuk Nabi seorang saja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak sampai ke arahan ni bukan untuk Nabi seorang tapi untuk semua. Okey? Itu dia punya tu. Sebab bila kita sebut macam ni, mungkin timbul soalan, kenapa ustaz? Ada ke ayat Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan khusus bagi Nabi SAW, bukan kepada umatnya? Allah turun khusus, maknanya benda tu cerita khusus pada Nabi SAW, bukan pada umatnya. Nabi je yang melaksanakan ayat tu, bukan kita. Adakah ayat macam tu? Jawabnya ada. Sebagai contoh apa? Baru ni kebetulan dalam seminggu lepas ada orang tanya saya berkaitan perkara ni. Sebagai contoh perkahwinan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Zainab binti Jahsy ni siapa dia? Sebelum dia berkahwin dengan Nabi, siapa dia? Dia merupakan isteri pada Zaid bin Harisah radhiyallahu an. Zaid bin Harisah ni siapa? Siapa jawab suami Zainab memang kena. Dia duk pusing lagu tu anak angkat Nabi SAW. Jadi budaya Arab, kalau anak angkat ni dianggap macam anak betul. Apa implikasi kalau anak betul Ustaz? Anak kita ada anak lelaki, anak kita kahwin dengan seorang wanita, kemudian dia ceraikan wanita tu, kita tak boleh kahwin sebab apa? Sebab dia dah jadi haram disebabkan kita ayah suami dia. Tak boleh dah. Okey, jadi budaya masyarakat Arab ketika zaman tu, bila Nabi kahwinkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, Zaid tu bukan anak Nabi, betul tak? Dia cuma anak angkat Nabi SAW. Dari segi hubungan darah, dia ada hubungan darah dengan Nabi? Tak ada. Okey, jadi masyarakat Arab ketika tu, mereka punya kepercayaan Nabi tak boleh kahwin dengan Zainab. Sebab apa? Sebab Zaid tu kira anak Nabi, sedangkan dia bukan anak Nabi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak putuskan perkara ni. Maka Allah dan nak jadi ceritanya, Allah dah sampaikan pada Nabi. Kata Ibnu Abi Hatim, dari riwayat yang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Allah Subhanahu Wa Taala dah sampaikan pada Nabi bahawasanya Zainab ni, lepas Zaid ceraikan dia, kami akan kahwinkan kamu dengan dia. Okey, Allah dah beritahu pada Nabi, dan Nabi ni pula masa tu Zainab masih berkahwin dengan Zaid tu. Jadi Zaid bin Harisah ni sebagai anak angkat Nabi ni, bukan macam ayah angkat, memang ayah dia lah, dia nampak macam ayah dia lah. Dia selalu mengadu dekat Nabi SAW yang dia ni macam tak berapa gu dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Kenapa tak gu? Bukannya sebab salah seorang bukan orang soleh, dua-dua sahabat Nabi SAW, tapi tak apa,
macam tak masuk. Sebab apa? Sebab Zainab binti Jahsy ni, kalau riwayat lain dalam Sahih Bukhari Muslim pada, dia jenis orang yang kalau zaman kita ni kita panggil outspoken. Outspoken ni macam mana? Dia jenis orang yang kalau dia tak puas hati memang dia cakap depan. Dia jenis orang macam tu. Jadi Zaid bin Harisah radhiyallahu an nampak gaya macam dia tak berapa boleh ingat macam tu. Dia selalu ngadu kat Nabi tu, Zainab ni gini, Zainab ni gitu. Jadi Nabi SAW tahu perkara ni bila Zaid menceraikan Zainab, dan kemudian Zainab habis iddah dia radhiyallahu anha. Zainab habis iddah dia, Allah Subhanahu wa taala menikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Yang ni khusus untuk Nabi SAW. Sebab dalam riwayat sebut bila Allah nikahkan Nabi dengan Zainab, Nabi masuk terus ke bilik Zainab tanpa diakad kan. Tuan-tuan, kita jangan buat lagu ni tuan-tuan. Nampak tak maksud saya? Itu khusus untuk Nabi SAW. Ayat tu untuk dia seorang. Jangan kau jenuh. Ada orang masuk menjerit, orang perempuan tu, wah kata Tuhan nikahkan saya dengan awak. Mampus lagu tu. Kena pula kawan tu kot memang nama jenak kot apa lagu tu kan. Jangan. Ini khusus untuk Nabi SAW. Jadi balik pada ayat ni, apa kaitannya Ustaz? Dalam ayat ni Allah kata, wahai Muhammad, Allah telah perintahkan agar kamu semua ni jangan menyembah selain daripada Allah. Maka kita tak boleh kata hak tu khusus untuk Nabi, kita tak ada kaitan. Dia tak boleh macam tu. Okey, sebab Allah kata kamu semua. Okey, jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kamu semua kat situ, berbeza dengan yang ayat berkenaan Zainab tadi tu. Yang tu khusus untuk Nabi SAW. Okey, memang kelebihan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, orang lain semua dinikahkan oleh manusia, tapi Zainab radhiyallahu anha tak. Dia dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu khusus untuk Nabi SAW. Tak pernah terjadi dah lepas tu, dan sampai kiamat tak jadi dah. Sekali lagi kan ada pula orang buat ajaran sesat ke apa, ilmu nikah Tuhan, mampus lagu tu. Tak boleh macam tu. Itu khusus untuk Nabi SAW. Itu yang ketiga. Yang kita ni habis apa? Saya baru ni kat mana? Saya ceramah baru ni. Dia ceramah. Lalu ada seorang tu dia tunjuk, Ustaz habis masa Ustaz. Allahu Akbar. Kita 8 ada 4 minit. Okey. Yang keempat dia kata, kenapa ada penukaran kata ganti diri tu? Di dalam ayat ini terkandung kekhususan isyarat bahawa Nabi SAW merupakan hamba dan bukan Tuhan, penyembah dan bukan yang disembah, sehingga beliau juga termasuk dalam firman-Nya ta'budu. Jamil, masya-Allah. Cantik penafsirannya. Okey, terdapat dalil di dalamnya bahawa Nabi SAW bukan Tuhan. Sebab apa macam tu? Sebab sebelum tu orang Kristian duk kata Nabi Isa siapa? Nabi Isa Tuhan. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala jelas letakkan bahawasanya Allah memerintahkan kamu dan umat kamu Muhammad untuk tidak mengabdikan diri melainkan kepada Allah. Maksudnya Nabi SAW tu hamba ke Tuhan? Hamba lah. Dan hujah yang sama boleh kita gunakan. Kalau tuan-tuan dan puan ada yang berdakwah ke orang Kristian, boleh guna hujah yang sama. Saya pernah tengok dekat Eropah orang buat, orang Islam, orang Kristian ni duk panggil untuk nak berdakwah lah. Dia pun ikut, dia orangnya berilmu masya-Allah. Dia duduk dengar apa semua tu. Lepas tu dia tanya pada father tu, dia kata masa Nabi Isa hidup tu, dia kata Nabi Isa ibadah tak? Solat ni apa semua kan? Nabi Isa solat, senang cerita solat lah. Nabi Isa berdoa tak? Kata berdoa. Dia kata father tu kata berdoa. Dia solat tak? Dia solat, kata. Dia solat, dia sembahyang, dia berdoa dan sebagainya. Kemudian orang tu tanya padri tu, dia kata Nabi Isa tu bila dia berdoa pada diri dia sendiri ke? Saya kata cerdik kawan, dia kata Nabi Isa tu bila dia doa kat diri dia sendiri ke? Padri tu dia dah mula sedar dia nak kena berangkau, dia tak jawab. Lepas tu dia kata dia doa pada siapa? Orang Islam tanya dia doa pada siapa? Kata dia doa pada diri dia sendiri ke? Tak, dia tak doa diri sendiri. Habis tu dia doa pada siapa? Kawan dia doa pada Tuhan, dia kata. Maknanya Nabi Isa ni seorang yang mentauhidkan Allah, betul ke tidak? Dia kata betul lah. Sebab kalau dia Tuhan, buat apa dia nak minta kat Tuhannya? Dia Tuhan. Sama juga dengan Nabi SAW, Allah memerintahkan dia untuk mengabdikan diri hanya pada Allah, menunjukkan dia bukan Tuhan. Okey, jadi hujah yang sama boleh guna ke orang Kristian. Dia doa kat siapa? Doa kat diri sendiri, tak doa kat Tuhan, menunjukkan dia ahli tauhid. Dia bukan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak pernah menyembah diri dia sendiri, dia tak pernah berdoa pada diri dia sendiri, tak pernah sabar. Okay, itu kata hujah yang sama boleh guna. Baik, kemudian dia kata sudah cukup kemuliaan bagi baginda kerana baginda menjadi hamba Allah. Kerana itulah Allah mensifatkan beliau dengan ubudiyah pada kedudukan yang paling tinggi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan nada menentang dan sebagai pembelaan bagi beliau, dan jikalau kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami iaitu Muhammad. Okey, memang Nabi hamba Allah betul, tetapi dia punya kedudukan dia sangat-sangat tinggi sehingga kan Allah panggil dia hambaku.
Maksudnya itu kedudukan hamba yang paling tinggi lah, iaitu baginda Nabi SAW. Betapa banyak dalam Quran Allah memanggil Nabi sebagai hamba. Sebagai contoh, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, iaitu Nabi Muhammad, pada waktu malam. Yang ni kisah apa? Kisah Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Okey, jadi kita ni, kenapa kita kata gelaran paling tinggi? Sebab misi hidup kita ni nak jadi digelar sebagai hamba Allah, betul tak? Kita nak digelar sebagai Allah panggil ya ibadi, wahai hambaku. Yang tu habis cerita, kira misi hidup kita ni selesai lah. Nabi SAW waktu dia hidup lagi Allah dah panggil ini hambaku. Okey, maksudnya itu kemuliaan yang paling tinggi diberikan pada Nabi SAW. Ya, wallahu alam. Saya ingat sampai situ je. Masa kita ada lagi ni 1 minit. Ada soalan? Jam ni lewat sikit. Ada soalan insya-Allah. Tak ada orang melintang, minggu depan kita insya-Allah macam biasalah. Cuti. Tu dia. Okey, ada soalan sebelum kita bagi 2 orang azan insya-Allah. Tak ada yang tanya. Duk pikir bunyi. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala Taha